Sudah selesai dengan majlis perasmian pembukaan Road to UMT 2022. Majlis kini diteruskan dengan sesi Jom Masuk UMT 2022. Oleh itu, dijemput Teknologis Wan Manan bin Wan Abdullah, Timbalan Pendaftar Pengurusan Akademik. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tibalah untuk sesi seterusnya, sesi Jom Masuk UMT. Okey, untuk itu saya akan menerangkan satunya secara ringkas program-program dan tentunya saudara-saudari, adik-adik akan dapat maklumat lanjut nanti di penerangan oleh fakulti. Jadi saya akan menerangkan sedikit mengenai UMT. Okey, apabila kita nak memohon melanjutkan pengajian, kita ada banyak pilihan. So UMT, Universiti Malaysia Terengganu ni adalah sebuah universiti yang terletak di pantai timur. So kalau kita tengok dekat peta tu, UMT dan UNIZA, ada dua. So UMT adalah salah satu universiti di pantai timur. Sebenarnya Universiti Malaysia Terengganu ni dia telah ditubuhkan lama. Kalau saudara-saudari, adik-adik yang duduk di Terengganu tentunya mengenali UMT sebagai KUSTEM. So KUSTEM pada tahun 2001 lagi, KUT, College Universiti Terengganu sebelum ni, dan paling awalnya adalah UPMT. Maknanya UMT ini telah berada di Terengganu, di negeri Terengganu sejak 1996, iaitu sebagai cawangan UPM yang dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia Terengganu, cawangan Terengganu, ya. So nama UMT digunakan pada 2007 apabila dijenamakan semula pada masa itulah. Okey, UMT ini adalah universiti berfokus marine, terunggul dalam negara dan disegani di global. So ini adalah visi kita untuk menjadi universiti berfokus marine terunggul. Okey. Dan misi kita adalah untuk menjana ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam lah. So kalau kita tengok daripada visi tu, UMT ini adalah universiti yang lebih berfokus kepada marine lah. Okey. Kita ada 5 buah fakulti. Kita ada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Kita ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kelautan dan Informatik. Kita ada Fakulti Pengajian Maritim. Kita ada Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Kita ada Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Dan kita ada 2 pusat, iaitu Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan dan Pusat Asas Sistem. So, fakulti ini menawarkan 33 program. Jadi adik-adik, saudara-saudari ada 33 program pengajian untuk dipilih. Okey. Untuk sepintas lalu kita akan paparkan video korporat UMT untuk memperkenalkan UMT secara umum lah. Saya pergi kepada video korporat.
Okey, itulah sahaja secara ringkas UMT. Okey, kalau kita tengok tadi memang bidang tujuan UMT adalah ilmu kelautan dan sumber akautik lah. So sebab itu kalau kita tengok salah satu program flagship untuk pelajar semua adalah survival laut dan penghayatan warisan. Yang ini, program ni sangat menarik apabila semua pelajar baru akan didedahkan kepada survival laut. Maknanya boleh, sebab kita ada satu pulau, Pulau Bidong. Kita boleh pergi ke sana dengan bot UMT, dengan kapal UMT untuk program ini, di mana semua pelajar didedahkan kepada laut lah, berenang, kayak dan sebagainya lah. Okey, UMT juga satu-satunya mempunyai sanctuary kuda laut pertama. Yang ini diiktiraf oleh Malaysian Book of Records lah. Kalau siapa yang minat kuda laut, ikan Nemo, ini memang satu tempat yang memang merupakan bidang tujuan kita lah. Okey, memandang kita adalah satu universiti yang berfokuskan marine, kita ada 3 tempat yang menarik, stesen penyelidikan. Kita ada di Pulau Redang di Terengganu lah. Cagak Hutang ni di Pulau Redang. Pulau Redang. Tadi ada Pulau Bidong. Dan kita juga ada stesen dekat Stew, Tanah Bencah, Wetlands, dan juga di Tasik Kenyir. So kita ada di laut dan di darat lah. Kita satu-satunya universiti yang mempunyai kapal untuk penyelidikan, RV Discovery. Kalau adik-adik tengok, itu gambar kita, kapal. Tu dekat drawbridge lah. So tu kapal kita yang akan berlayar ke laut lepas lah. So kita ada juga Maltrack, iaitu satu maritime logistik transportation punya center yang pertama di Malaysia lah, berada di kampus UMT. Okey, selain itu kita juga ada hatchery crustacea, iaitu yang berkaitan dengan ketam dan sebagainya lah. Kita ada juga pusat penyelidikan penyu di Cagak Hutang, macam yang saya sebut tadi. Kita ada pusat latihan pelayaran. Ni jarang ada dekat universiti lain, pusat latihan pelayaran lah. Sangat menarik. Saudara-saudari, adik-adik kalau berminat boleh mengikuti di sini pusat latihan pelayaran. Kita ada ship bridge simulator, iaitu di mana kalau adik-adik saudara-saudari yang mengambil kursus yang berasaskan perkapalan, kita ada satu simulator kapal yang mana kita masuk dalam tu, di mana dekat skrin tu kita seolah-olah berada dalam kapal. Macam simulator kapal terbang, pilot mengendalikan kapal terbang, tapi ini saudara-saudari akan mengendalikan kapal. Ini salah satu keunikan di UMT lah. Saya rasa dekat Malaysia, universiti kita adalah satu-satunya yang ada simulator kapal ni. Okey, itu yang berkaitan dengan kelautan. Kita juga tidak ketinggalan dalam bidang perakaunan. Kita ada kerjasama dengan Salihin, di mana kita ada teaching accounting firm.
yang mana saudara-saudari yang mengambil jurusan perakaunan akan didedahkan dengan kerja-kerja perakaunan dengan salihin lah. Okey. Ini adalah program pengajian kita. Ada 33 sebenarnya. Maaf. Tekan ya. Okey. Satu program diploma dan satu program asasi. So kalau kita tengok, saya akan pergi secara ringkas lah. Kita ada 6 program di pusat pengurusan ekonomi. Kita ada 3 program di fakulti pengurusan maritim. Tadi 6 program di fakulti pengajian ekonomi. Ada 6 program di fakulti perikanan dan sains makanan. Kita ada 10 program di fakulti teknologi kejuruteraan kelautan, ada 10 program. Dan salah satunya adalah program baru yang akan kita tawarkan pada sesi ini lah. So kalau saudari mengambil program ini, sarjana muda analitik data, dia adalah satu program yang baru ditawarkan dan saudara-saudari akan menjadi pelajar pertama, pelajar sulung untuk program ini. Okey, seterusnya adalah Fakulti Sains dan Sekretarian Marine. Kita ada 8 program dan kita ada pusat sistem, iaitu satu program asasi. Okey, saya pergi secara ringkas syarat nak masuk ke IPTA. Okey, biasanya ada 2 syarat yang penting. Syarat am dan syarat khas. Syarat am bermaksud syarat di mana para pelajar, saudara-saudari perlu patuhi untuk masuk ke mana-mana universiti awam. So kalau dah memenuhi syarat am, dia ada syarat khas program pengajian. So program pengajian tertentu memerlukan kelayakan tertentu untuk masuk program. Jadi saudara-saudari, adik-adik kena tengok syarat-syarat ini dengan teliti lah. Dan kena tahu bahawa apabila syarat khas itu diperlukan, kebanyakan program yang memerlukan syarat khas ini dia akan menekankan kepada bidang itulah. Okey, ini untuk lepasan SPM. Ada 2 program, iaitu Diploma Perikanan dan Asas Sistem. Okey, untuk Diploma Perikanan perlu ada 3 lah kepujian termasuk bahasa Melayu. Dan perlu lulus sejarah. Ini umumlah syarat am, di mana-mana universiti awam sama. Untuk asas sistem perlu ada 5 kepujian lah, termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah. So yang ini yang umum. Untuk lepasan STPM setaraf, okey, syarat dia perlu ada SPM lah, 1. Dan untuk STP perlu sekurang-kurangnya PIJK 2.0. Dan ada band 1 untuk MUET. Jadi saudara-saudari perlu pastikan sebelum masuk ke universiti perlu ada MUET. Kadang-kadang semasa proses pemilihan di peringkat UPU, kita dapati ada pelajar yang mempunyai keputusan yang baik tapi dia tak ambil MUET, menyebabkan dia gagal terpilih dalam program-program yang dia mohonlah. Okey, ni syarat STAM. Syarat STAM perlu pangkat jayid. Untuk matrik
atau asasi yang terbuka perlu ada PNGK 2.0. Kena faham metodologi ataupun asasi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Maknanya terbuka tertutup ini, contohnya untuk metodologi KPM, dia adalah terbuka di mana para pelajar lepasan matrik ini boleh memohon di mana-mana universiti yang berkaitan. Okey, untuk asasi sains UKM dan UiTM ada yang terbuka. Tapi asasi-asasi lain adalah asasi tertutup di mana lepasan pelajar asasi ini hanya dibenarkan untuk memohon di universiti berkenaan sahaja. So tu kena jelaslah supaya apabila saudara-saudari ataupun adik-adik lepas lulus asasi dan tiba-tiba berminat dengan program yang tak ditawarkan di universiti lain, di universiti tersebut, jadi nak minta ke universiti lain, menghadapi masalah lah. Ini syarat asasi. Syarat diploma atau setaraf perlu ada sama juga PNGK 2.0 lah. So mestilah dalam bidang yang berkaitan lah. Okey. So syarat-syarat khas. Syarat-syarat khas adik-adik saudara-saudari boleh tengok dekat UPU ataupun UPU paket lah. Kena hati-hati, ada program yang bertanda pagar tu, hashtag tu. Program itu adalah program yang ada temuduga. Jadi program-program ni dia berasaskan temuduga, bukan berasaskan merit semata-mata. So kalau adik-adik atau saudara-saudari tengok, dia ada hashtag program sekian-sekian, dia ada hashtag. Jadi bermaksud selain dia terpilih mengikut merit, dia akan ditemuduga. Dan tidak semestinya pelajar dengan merit yang tinggi akan berjaya melayakkan dirilah. So bergantung kepada temuduganya lah. Okey, saya terangkan secara ringkas program pengajian yang ditawarkan kepada lepasan SPM ada dua. Satunya diploma perikanan. So diploma perikanan itu keperluan dia yang kita boldkan dengan kuning tu, dan kita ada asas sistem. So bagi adik-adik atau saudara-saudari yang program pengajian diploma perikanan ataupun asas sistem, ini adalah keperluannya. Kita ada dua saja program. Dan asas sistem kita adalah asasi tertutup di mana lepasan asas sistem hanya boleh memohon program pengajian di dalam UMT sahaja. So kena faham asas sistem untuk program pengajian di UMT saja. Okey, saya terangkan secara ringkas program pengajian yang ditawarkan kepada lepasan STPM atau setaraf. Okey, untuk aliran sains, bagi adik-adik yang mempunyai kekuatan dalam bidang matematik, kita ada matematik sarjana muda sains, matematik gunaan, sarjana muda sains, matematik kewangan, dan ini kursus baru kita, sarjana muda sains analitik data. Okey, untuk saudara-saudari yang minat komputer, kita ada 3 program berasaskan komputer, dan saudara-saudari perlu dapat kredit lah. Macam tadi yang berasaskan matematik kena ada matematik. Untuk yang sains komputer ni kena ada matematik dan salah satu program ICT lah. So kita ada sarjana muda sains komputer, komputeran mudah alih, sarjana muda sains komputer kejuruteraan perisian, sarjana muda sains komputer dengan informatik maritim. Ini adalah program yang agak umum yang memerlukan matematik dan fizik. Sarjana muda sains gunaan teknologi maritim, sarjana muda pengurusan teknologi kejuruteraan mekanikal, seni bina kapal, sarjana muda sains
Nanophysics, sarjana muda Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim. Okey, ini adalah program-program yang mana agak umum, bidang sama ada biologi, fizik, kimia, matematik. So kita ada sarjana muda Sains Biologi Marine, sarjana muda Sains Kimia, sarjana muda Sains Aquaculture, sarjana muda Sains Gunaan Perikanan dan sarjana muda Sains Geoscience Marine. Ini pula adalah program-program yang mana memerlukan kredit dalam biologi. Ini adalah sarjana muda Sains Gunaan, Pemeliharaan dan Pengurusan Biodiversiti, sarjana muda Sains Biologi, sarjana muda Sains Agroteknologi Sains Tanaman. So program-program ni memerlukan asas biologi ataupun kepujian dalam bidang biologi. Okey, seterusnya program yang memerlukan kimia adalah sarjana muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan, sarjana muda Sains Makanan, Teknologi Makanan, sarjana muda Sains Kimia, sarjana muda Sains Kimia Analisis dan Persekitaran. Okey, untuk adik-adik saudara-saudari yang daripada aliran sastra, kita ada beberapa program juga. Sarjana muda Pengurusan Maritim, kita ada sarjana muda Pengurusan Pemasaran, sarjana muda Perakaunan, sarjana muda Pengurusan Pengajian Polisi, sarjana muda Kaunseling, sarjana muda Ekonomi Sumber Alam dan sarjana muda Pengurusan Pelancongan. Ini adalah program-program yang mana pelajar-pelajar yang beraliran sains boleh mohonlah. Selain itu kita ada program yang hybrid. Pelajar aliran sains pun boleh mohon, pelajar aliran sastra pun boleh mohon. Kita ada 3 program. Sarjana muda Pengurusan Operasi Maritim, sarjana muda Sains Gunaan Elektronik dan Instrumentasi, dan sarjana muda Teknologi Alam Sekitar. So 3 program ni mana-mana aliran boleh mohonlah. Okey, saya pergi kepada kalau saya nak tunjuk sikitlah. Ini adalah asrama lah. Kalau tengok asrama tu dia sebelah je laut. Cantik sebelah laut. Payah nak dapat kampus yang terletak di sebelah laut. Ini UMT adalah salah satu universiti yang mempunyai kampus di pesisiran pantai. So kita ada kolam renang, saiz Olimpik, ada papan terjun pun ada. Ini kapal kita, RV Discovery, untuk penyelidikan dan juga pengajaran. Ini interaktif classroom kita tadi, kalau kita tengok, cantik. Ini adalah yang saya sebut tadi, Ship Bridge Simulator. Kalau tengok, ini adalah dalam makmal dia. Yang nampak putih-putih itu adalah sebenarnya LED display di mana dia akan tengok gambar laut kalau tu, dan juga keadaan di laut pada masa itulah. So bilik ni akan bergerak. So kalau dalam cuaca yang agak ni, kita nampaklah bilik bergerak dan kita akan terasa seolah-olah kita memang berada dalam kapal. Ni sangat cantik ni. Ini adalah tempat pembelajaran. Ini Pulau Bidong, cantik. Ada 203 hektar ni Pulau Bidong. Ni survival laut para pelajar tahun 1. Ini kita ada juga scuba. Kalau yang berminat boleh buat latihan scuba. Cantik. Okey, sebelum habis saya nak sebut beberapa perkara lah. Apabila mohon, pastikan pohon program yang ada merit yang dekat-dekat lah. Sebab dalam UPU tu dia ada average merit tahun lepas.
So kalau merit dia tinggi, kalau merit kita rendah, kita kemungkinan untuk dapat program tu agak sukar lah. Jadi kena tengok apa merit kita. Yang kedua, adakah program itu program bertemu luga. Jadi kita tengoklah tadi ada hashtag, kalau hashtag itu bertemu luga. Dan pastikan untuk pilih UMT, pilih nombor 1, pilihan pertama. Jadi pasti dapat. Kalau pilih pilihan ke-10 ke-11 kemungkinan untuk dapat agak sukarlah kerana tempat adalah terhad. Jadi pastikan pilih UMT pilihan pertama. Memang akan dapat. Okey, ketiganya, kalau ada masalah kewangan dan apa-apa, kalau setelah berjaya ada masalah kewangan, ada masalah lain, minta email kepada kita, academic@umt.edu.my. Dan jangan apabila dapat tawaran tidak datang. Kalau ada masalah, maklum pada kita, email pada kita, dan insya-Allah kita akan hubungi saudara-saudari dalam masa yang terdekatlah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih saudara-saudari. Akhir kata, pilihlah UMT sebagai pilihan pertama. Jom masuk UMT. Tadi. Diharapkan bakal pelajar di luar sana yang mengikuti sesi penerangan pada kali ini akan lebih yakin untuk memilih program-program di UMT ini untuk melanjutkan pelajaran di peringkat seterusnya. Pada sesi seterusnya, kita akan bermula pada jam 10.45. So, jadi kepada para hadirin yang ada di platform Webex ini, anda boleh mengikuti kami di sesi breakout session. Di sesi breakout session, kita mempunyai pelbagai bilik seperti alumni, kuda laut, FPM, FPSM, FPAPS, FSSM, FTKKI, CRG atau Belangkas, PASTEM, Kelulut dan pelbagai lagi. Jadi bagi adik-adik yang berada di talian Webex, adik-adik boleh mengikuti wakil-wakil kami di breakout session yang ada sebelum kita ke sesi seterusnya. Terima kasih.